Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up my man? Dalam episod 4, aku ada cerita pasal scouting players dalam situasi yang berbeza dan juga scouting players oleh scouts yang berbeza. Pada fasa growth tracking, Scout Sevilla dah ada 500 hingga 550 reports per main untuk ke semua posisi. Bila masuk fasa net tracking, kita expect jumlah report ni akan berkurangan betul. Tapi sebenarnya kita silap. Sebab cuba korang bayangkan, satu players bila diperhatikan oleh 6 ataupun 7 scouts yang berbeza, dia akan jadi 6 ataupun 7 reports betul. Kalau 500 players kali 6 orang scouts akan dapat 3,000 hingga 3,500 buah reports. Jika sebelum-sebelum ni, kita dapat tengok kebanyakan kerja dilakukan oleh Scout Sevilla. Start daripada fasa growth tracking sehinggalah fasa awal net tracking. So orang akan tanya, sebenarnya mana fungsi Monchi ataupun Sporting Director dalam proses ni? Jadi, episod ni ialah jawapan kepada persoalan tu. Hari ni aku akan cerita pasal 6 parameters penting untuk mewujudkan satu list pemain yang diorang nak. Parameter yang pertama ialah profil fizikal pemain. Apa sebenarnya itu profil fizikal pemain? Profil ini ialah di mana kebolehan fizikal pemain disimpan. Sebagai contoh, seorang right back pasukan kau berlari sejauh 11.5 km dalam satu perlawanan dan mungkin akan ada short sprint dengan total 700 hingga 900 meter. Jadi, kau dah boleh tulis siap-siap profil pemain yang memenuhi kriteria pasukan kau. Kalau pemain tu tak penuhi kriteria pasukan kau, jangan buang lagi profil dia. Sebab dia mungkin berguna untuk masa akan datang. Banyak lagi profil fizikal pemain yang diorang access bukan sahaja dengan larian. Ada kalanya melalui lompatan, distance covered dan juga diorang punya tackling abilities. Dan membuatkan report yang lagi terperinci ialah macam mana diorang asingkan kebolehan fizikal seorang pemain tu mengikut posisi. Ada orang cakap, senang je benda ni, buka internet boleh dapat. Tak, bukan semudah tu. Kadang-kadang profil pemain daripada liga yang kita tak kenal, Monchi tak akan dapat. Jadi Monchi akan personally request daripada pemain tu kalau diorang berminat nak ke Sevilla. Parameter kedua ialah profil technical-tactical seorang pemain. Jadi, macam mana scouts classify kualiti setiap pemain? Jawapannya ialah diorang gunakan grade seperti grade A, B, C, D dan E. A, bila masa scout setuju dan recommend player ni untuk ditandatangani. B, bila scouts kata player ni seorang player yang bagus. C, ialah bila scouts kata player ni harus terus diperhatikan. D, ialah jangan sign player ni. Dan E, korang fikirlah sendiri. Sepanjang 20 tahun Monchi menjadi Sporting Director, tak pernah pun scout dia bawa balik players dengan report E. Jadi, kenapa diorang grading pemain ni seperti ayam? Ingat tak yang aku cakap tadi, Monchi akan ada 3,000 hingga 3,500 buah reports. Jadi grading ni akan mempercepatkan masa Monchi. Aku bagi contoh dalam kes Lucas Ocampos. Ada 7 orang scouts dan setiap scout rate Ocampos sebagai A, B, B dan juga AB. Jadi Monchi akan ambil file Lucas Ocampos dan letak dia di tepi. Next player yang datang, 7 orang scouts tengok dapat rate CB, CCB, CB. Jadi Monchi akan letakkan dia di bahagian lain sebab Monchi tak ada masa untuk tengok semua pemain. Monchi percayakan setiap scouts dia dalam urusan ni sebab diorang ialah mata bagi Monchi. Kepercayaan Monchi kepada staff dia tu penting. Seperti aku dah cerita dalam episod-episod sebelum ni. Sebagai contoh, ada seorang scouts rate player ni dengan grade C. Sedangkan 20 orang scout lain rate player ni dengan grade A. Monchi tak akan cakap scout yang rate player C tu hasil kerjanya tak bagus sebab dia rate lain daripada orang lain. Mungkin masa bila dia pergi tengok players tu tak perform. Korang boleh tengok macam mana Monchi yakin dengan kebolehan scout dia dan betapa husnuzonnya dia dengan staff dia. Parameter ketiga ialah profil psikologi. Ini ialah satu information yang penting tapi susah nak dapat. Basically, psikologi yang diorang tengok ialah macam mana players react dengan diorang punya persekitaran. Sebagai contoh ialah macam mana dia react bila dia tak main, bila dia main dalam match,
bila dia tak perform, bila dia perform, ataupun bila dia ada masalah dengan keluarga. Bagi contoh, dia cucuh bunga api dalam bilik air ke, macam tu. Macam mana sebenarnya scouts nak tahu benda-benda ni semua? Basically, dia akan tanya individu yang pernah rapat dengan player tersebut. Bagi contoh, bekas coach, bekas sporting director, teammates negara dan juga bekas kelab, dan juga kadang-kadang someone in the media. Yang penting ialah scout dapat information sebanyak mana yang boleh supaya diorang tak terkejut dengan tindakan pemain lepas diorang sign players tu. Parameter keempat ialah ekonomi, dan kat sini memang ialah totally kerja sporting director. Sebagai contoh, Monchi ada bajet 20 juta pound dan dia nak sign Lionel Messi daripada Barcelona. Jadi Monchi akan jumpa orang yang in charge untuk transfer di Barcelona. Biasanya diorang tu ialah sporting director juga. Dalam kes sekarang ni ialah Eric Abidal. Monchi nak tahu berapa Barcelona sanggup jual Lionel Messi. Kalau Barcelona cakap 50 juta, Monchi tak akan proceed atau dia akan back off. Sebab kenapa dia perlu buang masa untuk dapatkan pemain yang memang luar daripada jangkauan dia. Baik dia fokus pemain lain yang ada dalam list dia, betul tak? Tapi kalau Barcelona cakap diorang value Messi pada harga 18 juta, which is dalam range Monchi akan proceed ke next stage, iaitu dia akan tanya berapakah gaji yang Messi nak. Kalau wage demand Messi masih lagi dalam bajet Monchi, so dia akan proceed dengan transfer tersebut. Tapi kalau transfer fee dah dalam tangan Monchi tapi wish demand Messi terlampau besar, so dia bye-bye je lah, betul? So point kat sini ialah menunjukkan betapa pentingnya faktor ekonomi bagi Sevilla. Dalam kes transfer player ialah harga pemain tu, berapakah release clause dia, dan next stepnya ialah berapakah wish demand oleh pemain tersebut. Parameter kelima ialah masa yang perlu diambil oleh pemain untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Sebelum ni aku pernah cerita betapa pentingnya scouts untuk mengenali pemain tu sebagai seorang players dan juga sebagai seorang manusia, betul? Ini penting sebenarnya untuk tahu macam mana diorang react dengan cabaran baru seperti berpindah kelab. Dalam kes Sevilla, diorang gunakan Peters Principle. Apa itu sebenarnya Peters Principle dalam konteks bola sepak? Sebagai contoh, ada seorang players ni berjaya di kelab liga bawahan, jadi akan ada kelab besar beli dia, betul? So dia akan step up, kemudian bila dia perform di kelab yang besar tu, akan ada kelab yang lebih besar beli dia, so dia akan lagi sekali step up, dan proses ni akan berterusan. Tetapi bila ada satu player dari kelab liga bawahan, dia perform di kelab liga bawah, kemudian dia pergi ke kelab lebih besar, tapi dia tak perform kat situ. Ini bukan bermaksud bahawa dia player yang tak bagus. Ini menunjukkan bahawa dia hanya mampu perform di certain level sahaja. Sebab tu kita dapat tengok bahawa kelab-kelab besar biasanya dia sign players dari kelab yang sekufu dengan diorang ataupun hampir sama dengan level diorang sahaja. Aku bagi satu lagi contoh. Dulu masa Seydou Keita transfer daripada Sevilla ke Barcelona, ada setengah orang tanya kenapa Barcelona tak beli Seydou Keita straight daripada Lens? Kenapa perlu tunggu dia pergi ke Sevilla dulu? Sebenarnya Barcelona nak tengok macam mana Keita perform di Sevilla. Sebab boleh dikatakan Sevilla ni tak jauh tarafnya daripada Barcelona. Barcelona boleh tengok macam mana Keita adapt daripada Ligue 1 ke La Liga, macam mana dia adapt dengan cuaca di Spanyol, macam mana dia adapt dengan media Spanyol. Sebab faktor-faktor yang aku sebut sekarang ni tak sama antara Perancis dan juga Spanyol. Certain players ambil masa sehari untuk adapt. Datang sign hari ni, esok dah boleh terus perform. Ada players ambil masa seminggu, ada players ambil masa sebulan, ada players ambil masa setahun ataupun satu musim, dan ada players yang ambil masa selama-lamanya untuk sesuaikan diri. Jadi, proses penelitian maklumat ni sebenarnya penting bagi memastikan diorang dapat signing yang berbaloi dan tak merugikan dana kelab. Parameter ke-6 dan juga parameter terakhir ialah kemungkinan peningkatan nilai pemain di masa hadapan. Monchi menggunakan strategi 70%, 30%. Di mana 30% players yang dia sign tu mestilah terus perform di kelab tersebut. Walaupun Monchi tahu 30% ni mungkin tak akan ada resale value, tapi sebenarnya pemain ni penting untuk memastikan Sevilla terus berjuang. Aku bagi contoh masa zaman Sir Alex Ferguson. Masa tu kita boleh consider Van Persie sebagai dah berumur, tapi Ferguson tetap sign dia. Sebab apa? Sebab dia tahu kualiti yang daripada Van Persie boleh terus memacu Manchester United ke arah kejuaraan Liga, betul? Manakala 70% ni ialah players yang juga boleh perform, tapi pada kemudian hari boleh dijual dengan harga tinggi. Aku bukan nak cakap yang 70% players ni players tak perform, bukan. Players yang 70% ni boleh perform juga, tetapi biasanya diorang ialah player muda yang boleh dijual pada kelab lain dengan harga yang tinggi kemudiannya. Sebab apa 70% ni penting? Sebab business model Sevilla yang memerlukan diorang sell players untuk memastikan diorang terus grow.
untuk dapatkan kapasiti ekonomi diorang. Mungkin daripada kelab-kelab lain, diorang punya model berbeza. Mungkin sebagai contoh Real Madrid ataupun Barcelona, mungkin dia orang punya model adalah 100%, iaitu players yang diorang beli kena terus perform. Kalau tak, kita boleh rujuk apa yang jadi pada Philippe Coutinho. Takat itu saja guys untuk episod kali ini. Jangan lupa share untuk pastikan komuniti bola sepak Malaysia ni tahu apa itu sebenarnya tugas sporting director. Jadi aku dah ulas benda ni secara mendalam untuk pastikan diorang tahu. So, dalam next episode aku akan cerita keadaan di mana sporting director diorang akan duduk dengan head coach untuk bincangkan profile players yang diorang nak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.